Assalamualaikum dan salam sejahtera sebagai pembuka tirai. Sekali lagi kita bertemu di channel Meremang. Ati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menyokong video pertama yang Ati upload di channel ini. Komen dan teguran anda akan Ati jadikan motivasi untuk memperbaiki lagi channel Meremang. Baiklah, untuk kisah selanjutnya, Ati ingin berkongsi satu lagi pengalaman yang terjadi kepada Ati sewaktu Ati masih kecil. Ketika itu, Ati tinggal di sebuah kampung di Punggol. Mungkin ramai yang tahu tempat ini ya. Hari itu adalah hari hujung minggu di mana ada majlis perkahwinan jiran tetangga. Ayah dan mak sibuk rewang. Maklum, kalau kita tinggal di kampung, sememangnya semangat bergotong royong menjadi kebiasaan orang-orang kampung. Sementara mereka rewang, Ati disuruh bermain bersama anak-anak jiran. Ayah berpesan kepada Ati, "Tunggu sampai ayah datang tau." Ati pun mengangguk. Tidak lama kemudian, sambil bermain dengan kawan-kawan, perhatian Ati tiba-tiba beralih ke satu arah. Ati ternampak sosok ayah sedang berdiri tidak jauh dari situ, melambai-lambai ke Ati, seolah-olah memanggil-manggil Ati. Dalam hati, cepatnya nak balik. Tanpa berfikir panjang, Ati pun menuju ke arah ayah. Yang pelik, semakin pantas Ati cuba mengejar ayah, semakin ayah menjauh, seolah-olah diperjalan dengan begitu cepat. Ati tetap cuba mengikuti ayah dari belakang. "Ayah! Ayah! Tunggu ayah! Ayah!" Ayah langsung tidak menoleh ke belakang dan tidak menghiraukan panggilan Ati ketika itu. Semakin pantas Ati berlari, semakin sosok tubuh ayah hilang di hadapan Ati. Nasib baik ketika itu Ati tahu jalan pulang. Sampai saja di depan rumah, semakin heran jadinya, kerana rumah Ati gelap. Ati mencari-cari ayah. Ayah tidak ada di situ. Ati pun memberanikan diri mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum. Ayah. Ayah." Setelah mengetuk pintu beberapa kali, tapi tiada orang, Ati sudah mula merasa takut. Ati pun berlari semula ke tempat ayah dan mak rewang. Sampai saja di situ, Ati terus mencari ayah dan menceritakan apa yang terjadi. Ayah kelihatan tenang, seolah-olah dia sudah tahu hal itu akan terjadi. Cuma dia berkata, "Kan ayah dah pesan jangan ke mana-mana. Sudah, tak payah takut. Lupakan aja. Lain kali berhati-hati." Hingga ke saat ini, Ati masih tertanya-tanya, siapakah orang yang menyerupai ayah pada malam itu. Tapi syukur tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Ati. Okey, itulah di antara pengalaman yang tidak dapat Ati lupakan hingga ke saat ini. Terima kasih di atas email yang telah dikirimkan kepada Ati. Alhamdulillah, Ati sudah mendapat beberapa sambutan dari teman-teman yang ingin berkongsikan kisah mereka di channel ini. Setelah Ati edit, Ati akan cuba menyampaikan dengan sebaik mungkin. Dan Ati masih mengalu-alukan anda semua yang mempunyai kisah-kisah seram, meskipun kisah-kisah mistik, sila kirimkan ke alamat email yang tertera di channel ini. Baiklah, kita akan beralih ke kisah yang seterusnya. Kisah ini terjadi kepada ibu Ati sendiri. Ketika itu, ibu masih muda lagi. Ibu tinggal di kampung dan ibu mempunyai seorang sahabat yang sangat rapat dengan ibu, iaitu Lela. Lela tinggal tidak jauh dari rumah ibu. Setiap hari, ibu dan Lela akan bermain bersama-sama.
Setelah penat bermain, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Selepas itu, mereka akan membawa perkakas untuk mandi dan berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Suatu petang, seperti biasa, ibu menunggu Lela di veranda rumahnya. Dan Lela kelihatan datang seperti biasa membawa perkakas mandi dan membawa tuala di kepalanya. Tanpa berlengah, ibu pun mengangkat barang-barang ibu dan terus berjalan di hadapan Lela. Untuk sampai ke perigi itu, mereka harus melalui semak dan lorong yang sangat sunyi. Oleh kerana lorong itu sangat kecil, ibu harus berjalan di hadapan manakala Lela berjalan di belakang. Sepanjang perjalanan mereka ke sana, mereka tidak bercakap sama sekali. Ibu tidak berfikir apa-apa ketika itu. Sampai saja di perigi, seperti biasa tempat itu sangat sunyi. Ibu pun mula mandi, manakala Lela terus berdiam diri sambil memandang ke dalam perigi. Ibu mula merasa pelik. Bukan saja hanya Lela tidak mahu bercakap sama sekali, tetapi sikapnya semakin aneh. Lela terus memandang ke dalam air perigi tanpa bergerak. Ibu menjadi semakin takut. Dan bertambah lagi rasa takut ibu apabila setiap kali ibu ingin mencedok air di dalam perigi itu, ibu tidak melihat bayang-bayang Lela, melainkan hanya bayang-bayang ibu saja di dalam air perigi itu. Hati ibu berdebar-debar. Ibu pun cepat-cepat mandi dan menyimpan semua perkakas mandinya. Setelah itu, mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan, Lela hanya berdiam diri. Ibu pun tidak menghiraukan Lela. Hingga sampai di rumah ibu, Lela sudah tidak kelihatan di belakang ibu. Ibu pun naik ke rumah. Tidak lama kemudian, ibu terdengar suara Lela memanggil-manggil ibu di luar rumah. Assalamualaikum. Ma. Oh, Ma. Ibu pun membuka pintu. Ibu heran melihat Lela berada di depan pintu. Lela pun berkata, "Ma, jangan marah, Ma. Tadi kita tak dapat mandi dengan awak. Tadi kat rumah banyak sangatlah kerja. Sorry nanti besok kita mandi sama-sama." Ibu terus terdiam. Tiba-tiba badan ibu menggeletar ketakutan. Dia mula terfikir, siapakah Lela yang menemaninya dari tadi? Okey, bagaimana? Anda percaya? Begitulah kisah benar yang terjadi kepada Ibu Ati sewaktu dia muda dahulu. Hingga kini, ibu masih lagi mengingatkan kisah itu. Baiklah, itu adalah dua kisah yang telah Ati kongsi bersama di channel Meremang. Benarkah jin boleh menyerupai manusia? Bagaimana? Walau apapun, kita harus yakin bahawa Allah lebih berkuasa di atas segalanya. Dengan itu, Ati doakan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari segala kejahatan dan gangguan datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Sehingga berjumpa lagi di channel Meremang. Assalamualaikum.